Dia kata NGO ni tak ada hati perut betul kan, dengan barang-barang dia semua tu dia pergi buang ni barang-barang dia kan. Kawan hilang rumah, tenggelam rumah. Kau suruh cari rumah baru. Rumah baru pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan ilmu yang penting bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Penat sikit Ustaz? Sibuk membantu mangsa banjir Ustaz. Tak tolong tak boleh Ustaz. Jadi kena juga membantulah Ustaz. Jadi dalam keadaan sekarang ni Ustaz, macam kita ni Ustaz cakap pasal banjir ni Ustaz. Ustaz dah cakap pasal banjir ni Ustaz. Saya pun dah pergi menolong. Yalah, bila berlaku musibah yang besar ni Ustaz kan, perlu tak kita sebagai individu ataupun persatuan atau NGO pergi membantu Ustaz? Baginda Nabi SAW sebut dalam hadis, "Man lam yahtamma bi amrin muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tak ambil peduli tentang urusan saudara seagamanya, Nabi kata mereka ini bukan dari kalangan kami. Maksudnya, kalau kita tak ambil cakna dengan apa yang berlaku dengan sekeliling kita, mungkin jiran tetangga kita ataupun yang duduk di kawasan taman perumahan kita, dalam satu kawasan kita yang sekarang ini kesedihan, duka cita, rumah tenggelam dengan banjir, sekarang ni sibuk mengemas dan sebagainya, kita ni tak rasa apa-apa, tak rasa sedih, tak rasa sikit pun nak membantu. Kita bimbanglah. Kerana apa? Bimbang kita tak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat pentinglah bagi kita berkongsi rasa. Cara salah satunya macam Datuk sebut tadi lah, kita bantu membantu. Kita tengok sekarang ni bila jadi apa-apa bencana kat negara kita, dan memang ramai orang kita ni datang membantu, tak kira bangsa, tak kira agama kan, kita bantu antara satu sama lain. Kalau tengok apa yang berlaku kat luar negara pun, orang Malaysia ni pergi tolong di Syria, di Palestin. Dan bila ramai-ramai turun ni dalam satu tempat tu, adalah benda-benda yang kadang-kadang ada orang tak puas hati. Adalah satu video ni Ustaz, video dia kata makcik ni, dia kata NGO ni tak ada hati perut betul kan, dengan barang-barang dia semua tu dia pergi buang ni barang-barang dia kan. Jadi kecoh lah. Kadang-kadang NGO ni pun tak tahu mana barang elok, mana barang tak elok. Sebab tu barang tu dah dekat luar rumah. Bagai orang sukarelawan ni, sepatutnya dalam keadaan yang kecoh macam tu, perlu ke kita nak tanya dulu ni barang ni nak simpan ke, nak buang ke? Tapi barang tu ada kat rumah, macam mana ni Ustaz? Baik, kerana tu Datuk, adab kita nak bantu orang ni. Ada adab juga Ustaz? Ada adab. Islam agama beradab. Jadi bila kita nak membantu, khususnya sahabat-sahabat kita ataupun orang yang kita tak kenal, tuan rumah tu yang rumahnya tenggelam dengan banjir, nombor satu, minta izin terlebih dahulu. Jangan main masuk, main redah je rumah orang. Jadi maknanya minta izin ataupun maklumkan terlebih dahulu. Tuan, saya ni dari sekian nak bantu, boleh atau tidak? Minta izin dulu. Bila dia bagi izin, maka kita bantulah. Bila kita bantu nak mengemah rumah ni, al-maklumlah macam Datuk sebut tadi lah, bila barang ni habis dengan lumpur apa semua, jadi kadang-kala kita tak tahu nak mula yang mana satu. Semuanya ada di luar rumah. Contoh, kita kena tanya juga tuan rumah. Sebab macam Datuk sebut tadi lah, janganlah semua barang yang berada di luar rumah tu, pada fikiran kita nampak tak boleh guna dah ni, tak cantik ni, rosak dah ni. Itu kata kita. Tapi mungkin tuan rumah, barang-barang tersebut mungkinlah ada sentimental value bagi dia, dan dia rasa dia boleh guna dan dia nak guna lagi walaupun seteruk mana barang tersebut. Jadi kita jangan pergi buang pula barangan dia tadi. Jadi elok kita minta izin, minta pendapat dulu. Tuan rumah, barang ni kami nak buat macam mana puan? Tuan nak buang ke ataupun boleh kami bersih dahulu? Ini adab yang memang Islam ajar pun pada kita. Kenapa? Barang itu milik tuan rumah, bukan milik kita. Walaupun dengan niat nak membantu ni. Walaupun dengan niat nak membantu, ada kita punya garis sempadan dia. Macam mana pula patutnya tuan rumah tu kena ada dekat situ sekali, tengok apa yang boleh buang, apa yang dia nak simpan. Sepatutnya kerjasama tu penting tak? Betul, kerjasama penting. Maknanya tuan rumah ataupun ahli keluarga sekurang-kurangnya maknanya ada wakil lah, supaya bila boleh buat penyelarasan tadilah, kan? Maknanya mungkin ada barang yang kita rasa boleh, yang boleh kita masih selamatkan, kita selamatkan lagi. Ataupun memang barang tu tuan rumah kata memang kami dah tak nak ni, memang tak boleh guna dah, bolehlah nak buang. Itulah sepatutnya. Dan perkara yang kedua Datuk, bila kita sebut tentang adab nak bantu orang ni, ialah orang tengah sedih, orang tengah duka cita, tiba-tiba kita mulut celupa pula, menyakitkan hati. Abang tak boleh duduk dah kawasan ni, kena pindah tempat lain ni, kena cari rumah baru ni kawasan banjir ni. Kawan hilang rumah, tenggelam rumah, kau suruh cari rumah baru. Rumah baru pula. Allahu Akbar.
penting jaga mulut supaya tidak mencederakan hati mana-mana orang, terutamanya tuan rumah tadi yang sedang berada dalam kesedihan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, cakap baik-baik, cakap benda yang elok-elok, au liyasmut. Kalau tak ada benda yang baik-baik nak bercakap, senyap. Itu lebih baik. Sekarang ni barang tu dah terbuang, Ustaz. Terbuang. Terbuang. Adakah perlu saya ganti balik? Kalau katakan okey makcik tu atau tuan rumah tu bising-bising, ada saya sebagai sukarelawan perlu ganti balik ke macam mana? Tentu sekali lah bila kita sembang elok-elok dengan tuan rumah tadi, di situ ada ihsannya di situlah. Maknanya ada timbang tara lah. Ada kita kata apa timbang tara lah, maknanya tuan rumah pun boleh bertimbang rasa. Itu katanya. Boleh bertimbang rasa. Saya minta maaf makcik. Minta maaf saya kita tak sengaja. Kita nak redakan hati orang tengah marah. Betul. Kan? Jadi itu pokok pangkalnya. Saya kira ialah kita kena tanya terlebih dahulu kepada tuan rumah terutamanya. Ya, kita tak nampak apa yang sebenarnya. Kita nampak sekarang ni bila lepas banjir, rumah sudah dibersihkan. Ya. Tapi majority total loss. Ya. Tidak ada barang yang boleh dipakai. Majority. Ya. Yang saya juga ke sana, majority total loss. Jadi sekarang ni bagaimana rakyat Malaysia, daripada kita bising-bising dekat dalam social media, menuduh sana menuduh sini, lebih baik kita fikirkan selepas habis pasca banjir ni, maknanya apa yang diperlukan, berapa banyak duit. Takkan kita nak harapkan semua kerajaan. Kita balik-balik ke dalam menderma dan juga bersedekah, menginfak selepas pasca banjir ini satu sudut yang menarik. Ustaz punya pandangan dari segi Islam, bila kita terjadi begini, apakah kita dapat melakukan perkara-perkara baik, amalan-amalan baik dan dapat kita dapat impak daripada apa yang kita buat selepas ni? Salah satunya ialah kita membantu sudut keuangan, derma, infak, sedekah. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam hadis, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang bantu melepaskan satu kesusahan saudaranya di atas dunia ini, kita bantu orang yang sedang susah, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan kita pula. Maknanya walaupun kita bantu dengan sekadar RM1, RM2, RM10, kita nampak kecil, tetapi itu sangat bermakna bagi sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa musibah sekarang ini. Doa supaya sahabat kita ni, tetangga kita ini, masyarakat kita ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bangkit semangat mereka untuk meneruskan kehidupan. Kerana itu, Datuk, antara yang Nabi ajar kepada kita doa bila ditimpa musibah ataupun mendengar musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepada Allah jualah kami dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan ya Allah, gantikanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik atas musibah ini. Itulah yang berlaku apabila banjir melanda negara kita. Tempat yang tidak pernah dilanda banjir juga dilanda banjir, dan akhirnya kemusnahan yang begitu besar berlaku. Apa yang kita bincang hari ini, mungkin kami boleh bercakap kami tidak merasai. Bagi mereka yang merasai, kami harap mereka dapat bersabar dengan musibah yang berlaku ni. Ada hikmah di sebaliknya. Dan tuan-tuan dan puan, yang paling penting, apa yang harus kita lakukan selepas ini? Adakah ini sebagai salah satu jambatan untuk kita meraih banyaknya pahala dengan kita membantu mereka yang terbabit dengan banjir? Dan tanya pada diri kita sendiri, apakah bentuk bantuan yang harus kita berikan kepada mereka, dan kita sama-sama membangunkan mereka kembali untuk hidup seperti biasa yang mereka alami. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih kerana menonton Sembang Viral di TV9 7.30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami. Terima kasih, Ustaz. Sama.